Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 ingin menerangkan tentang tajuk kami, iaitu kesan Piagam Madinah sebagai asas perpaduan etnik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazura binti Karimun dan kali ini saya akan membentangkan tentang pengenalan Piagam Madinah. Piagam Madinah ataupun dikenali sebagai Saifah Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia yang dirakai dan digubal oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi dengan berpandukan wahyu Allah. Piagam Madinah ini mempunyai 47 fasal, di mana 23 fasal membincangkan hubungan dalam kalangan orang Islam dari tanggungjawab mereka, sementara 24 fasal lagi adalah tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk golongan Yahudi, dan ianya dipersetujui oleh orang Islam dan orang bukan Islam, khususnya kaum Yahudi. Ianya merangkumi elemen-elemen yang penting, antaranya agama, sosial, politik, ekonomi, pertahanan, perundangan dan juga kedudukan Yahudi. Daripada Piagam Madinah ini dapat disimpulkan bahawa unsur-unsur Islam dapat dipraktikkan di dalam sesebuah negara yang mempunyai berbilang kaum, bangsa dan agama seperti di Malaysia. Selain itu, amalan riba, rasuah dan penyelewengan adalah tidak dibenarkan sama sekali, tetapi sifat bersedekah adalah amat digalakkan dari segi ekonomi. Di samping itu, masyarakat di Madinah dapat hidup dengan keadaan yang sistematik mengikut undang-undang yang telah digariskan di dalam Piagam Madinah. Akhir sekali, masyarakat di Madinah juga dapat bersatu padu di bawah satu payung yang dinamakan Ukhuwah Islamiyah. Seterusnya, definisi etnik. Etnik berasal daripada perkataan Latin iaitu ethnicus atau ethnicus dan daripada perkataan Greek iaitu ethos, dan ia merujuk pada sekumpulan bangsa yang berkongsi cara hidup yang sama. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etnik bukan bangsa manusia, di mana ia juga tidak memaksa perubahan di dalam kepercayaan agama atau membuang unsur di dalam sesuatu kaum, dan etnik boleh dimaksudkan sebagai masyarakat majmuk yang terdiri daripada kelompok yang mempunyai cara hidup berlainan tetapi di bawah sistem politik yang sama. Selain itu, terdapat ahli sosiologi yang merujuk etnik sebagai suatu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang terdiri daripada pelbagai persamaan seperti persamaan agama, bangsa maupun asal-usul. Seterusnya ialah asas hubungan etnik menurut Islam. Dalam ajaran Islam, perbezaan yang wujud di dalam kalangan manusia tidak menjadi penghalang untuk kita berbuat baik dan bertoleransi sesama manusia. Terdapat asas-asas yang telah digariskan oleh agama Islam bagi memelihara hubungan antara sesama manusia, termasuklah hubungan etnik. Yang pertama ialah al-ta'aruf, iaitu saling berkenalan sehingga membentuk kasih sayang. Dalam konsep ta'aruf ini, kita bukan sahaja disuruh untuk saling berkenalan tentang diri seseorang, malah untuk turut kenal latar belakang, bangsanya dan cara hidup yang dipraktikkan. Asas yang kedua, al-tafahum, saling memahami antara satu sama lain. Apabila sudah mengenali antara satu sama lain, mereka akan dapat membentuk persefahaman. Asas yang ketiga ialah al-ta'awun, iaitu membantu dan tolong-menolong dalam kalangan masyarakat. Asas yang keempat ialah al-tadamun, iaitu saling menjamin dan melindungi antara satu sama lain. Asas yang kelima, al-ukhuwah, iaitu hubungan persaudaraan yang erat. Konsep ini atas dasar beriman dan bertakwa, kerana hubungan yang wujud atas dasar ini mengikut tuntutan Islam dalam menyatupadukan masyarakat. Dan asas yang terakhir iaitu al-mahabbah, iaitu ia merupakan satu fitrah manusia, iaitu berkasih sayang. Sikap berkasih sayang wajar dipraktikkan kerana boleh menghapuskan hasad, dengki dan dendam. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kaitan hubungan etnik dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah dan hubungan etnik ada kaitannya di mana Nabi Muhammad SAW telah menetapkan satu elemen perpaduan dalam satu perlembagaan yang sama untuk penduduk Madinah yang berbilang kaum, agama dan etnik. Selain itu, dalam Piagam Madinah fasal kedua, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan tentang kesatuan dan perpaduan untuk memastikan masyarakat dapat menikmati hidup yang aman, harmoni dan bermutu. Dalam aspek keselamatan pula, merujuk kepada fasal ke-15 dan 16, jaminan keselamatan perlindungan akan diberikan kepada masyarakat sama rata dan juga golongan Yahudi selagi mereka mematuhi isi kandungan Piagam Madinah. Fasal ke-47 pula menjelaskan bahawa pihak yang berlaku zalim ataupun melakukan kesalahan tidak akan diberikan hak keistimewaan ataupun perlindungan.
Di samping itu, hak kebebasan telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Madinah untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing. Dan akhir sekali, Al-Quran yang telah dijadikan sebagai rujukan utama dalam piagam Madinah dapat membentuk satu pembentukan tamadun dari segi sosial dan budaya. Berikut merupakan fasal-fasal dalam isi kandungan Piagam Madinah yang telah disebutkan sebelum ini secara lebih jelas. Jelasnya, melalui pembentangan daripada rakan-rakan saya, etnik boleh difahami sebagai sebuah gaya hidup yang diamalkan oleh sekelompok manusia dengan mengikut warisan terdahulu. Perbezaan antara etnik mewujudkan keunikan serta keistimewaan dan setiap individu perlulah menghormatinya bagi mencapai kehidupan yang harmoni. Bagi mencapai tujuan tersebut, Islam telah menjelaskan dan memberikan panduan terhadap beberapa asas tertentu dalam menjaga perhubungan antara manusia. Asas-asas tersebut perlulah diikuti supaya hak-hak setiap individu dalam mengukuhkan ukhuwah antara saudara sentiasa terpelihara dan dipenuhi. Melalui pembentangan sebelumnya juga, satu perkara boleh difahami bahawa perbezaan antara manusia telah wujud sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah meletakkan panduan melalui Piagam Madinah yang berasaskan Al-Quran dalam menangani dan mengatasi isu-isu atau masalah yang berkaitan perhubungan sesama manusia. Oleh yang demikian, terbuktilah bahawa hubungan etnik dan Piagam Madinah mempunyai kaitan rapat antara satu sama lain dan kajian lebih mendalam telah dilakukan bagi mengetahui pendekatan Piagam Madinah dalam menangani isu hubungan etnik serta mengetahui keberkesanannya dalam mewujudkan perpaduan antara etnik. Seperti yang kita tahu, Islam mengiktiraf kedudukan semua manusia di atas muka bumi ini dan amat mengambil berat terhadap keharmonian dan kemakmuran mereka tanpa mengira perbezaan etnik. Perjanjian damai ini telah menekankan pembentukan semangat persaudaraan dan perpaduan yang tinggi antara mereka, iaitu saling bantu-membantu dan mengambil berat antara satu sama lain. Umat Islam harus bekerjasama dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara mereka serta memberikan bantuan dalam pelbagai bentuk selagi mereka mampu. Hal ini supaya dapat menentang kezaliman antara mereka, kebencian antara kaum dan etnik serta timbulnya sebarang masalah yang boleh melanggar undang-undang syariah. Mereka juga perlu saling melindungi antara satu sama lain, terutamanya melindungi penduduk daripada golongan yang lemah. Sebarang perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri telah dilarang setelah termeterainya perjanjian damai ini. Hal ini supaya tidak wujud perselisihan faham serta pergaduhan dalam kalangan masyarakat, seterusnya dapat menangani masalah hubungan antara etnik. Melalui Piagam Madinah juga keadilan dapat diwujudkan terhadap penduduk di Madinah pada ketika itu. Hal ini demikian supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya penindasan dan perbezaan hak antara etnik di Madinah. Antara perkara yang dapat mengelakkan jurang perbezaan dalam kalangan penduduk di Madinah ialah masyarakat diberi hak kebebasan bersuara dalam menyuarakan pendapat masing-masing. Semua penduduk diberi kebebasan untuk memberikan pendapat masing-masing apabila timbulnya sesuatu permasalahan, asalkan pendapat yang diutarakan tidak salah di sisi undang-undang Islam dan tidak mengganggu hak orang lain. Pengiktirafan kedudukan penganut bukan Islam hasil daripada perjanjian Rasulullah dengan penduduk Madinah juga merupakan usaha dalam menangani isu hubungan etnik di Madinah. Penganut bukan Islam sama-sama menikmati hak dengan umat Islam tanpa sebarang pengecualian. Penjalinan hubungan baik antara penganut Islam dan penganut bukan Islam di Madinah ini dapat mengurangkan perbalahan dan pertelingkahan antara mereka. Seterusnya, isu dan masalah hubungan etnik dapat dikurangkan. Walaupun mereka sudah mendapat pengiktirafan sebagai penduduk di Madinah melalui perjanjian damai itu, mereka juga perlu mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan, tidak kira sama ada mereka dari etnik yang berbeza. Keberkesanan Piagam Madinah dalam mewujudkan perpaduan etnik. Antara bukti keberkesanan Piagam Madinah ialah apabila orang-orang Yahudi dan juga mukmin mula bersatu untuk membentuk masyarakat yang teratur dan mereka hidup bekerjasama untuk mencapai tujuan mereka. Ini kerana masyarakat Arab terdiri daripada kumpulan-kumpulan atau kabilah yang berbeza. Melalui pasal 1 Piagam Madinah, penduduk-penduduk Madinah adalah satu bangsa, iaitu ummah yang mana bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia lain. Ini menjadikan rakyat Madinah bersatu tanpa mengira latar belakang dan agama.
Seterusnya, pembentukan Piagam Madinah juga membentuk kota yang tenteram dan damai dan melahirkan kehidupan sosial yang teratur. Sebelum pemerintahan Rasulullah SAW, pemerintah tidak dapat menyatukan penduduk dalam kehidupan yang lebih teratur. Ini dapat dilihat apabila semua golongan etnik bekerjasama tanpa mengira agama dan suku dalam menyumbang kos peperangan menentang kaum musyrikin selepas pemerintahan Rasulullah SAW. Akhir sekali, prinsip keadilan yang ditekankan dalam Piagam Madinah membolehkan rakyatnya tanpa mengira agama diperlakukan dengan adil, termasuklah seperti hak perlindungan dan persamaan dalam sosial politik. Keadilan tidak hanya diberikan terhadap golongan tertentu sahaja, seperti golongan istana, malah ia juga terpakai kepada semua golongan, termasuk golongan rakyat biasa. Kesimpulannya, Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulisan pertama di dunia dan keberkesanannya dalam menyatupadukan penduduk di Madinah yang berlainan etnik atau latar belakang tidak disangka lagi. Walaupun wujudnya perbezaan budaya, agama, kefahaman bahkan etnik, ianya tidak menjadi penghalang bagi penduduk di Madinah pada zaman itu untuk bersatu padu dan bantu-membantu antara satu sama lain. Hal ini juga menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam mencapai kata sepakat antara penduduk yang datang dari kelompok yang berlainan. Selain itu, isi kandungan di dalam Piagam Madinah juga mempamerkan peningkatan hubungan persaudaraan antara kelompok individu yang berlainan etnik apabila mereka perlu memberi pertolongan dan memerlukan bantuan sesama mereka sekiranya ada di kalangan penduduk yang ditimpa sebarang kesusahan. Piagam Madinah juga yang telah terbentuk dapat mengikis sifat zalim sesama manusia serta memupuk keadilan kerana setiap individu perlu diberi layanan sama rata tanpa sebarang prejudis. Semua penduduk di Madinah perlu saling berinteraksi dan berhubung dengan menggunakan budi bicara yang baik agar dapat mengelakkan permusuhan dan pergaduhan yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat bagi kedua-dua pihak. Piagam Madinah juga memainkan peranannya dalam menjadikan penduduknya sentiasa bekerjasama antara satu sama lain walaupun berlainan etnik dalam menyelesaikan sebarang masalah atau isu yang berlaku. Hal ini dapat melindungi setiap hak penduduk serta mewujudkan kasih sayang antara mereka kerana mereka ibarat bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Penindasan antara etnik juga dapat dihapuskan apabila kebebasan untuk bersuara dibenarkan bagi semua individu selagi ianya tidak melanggar hak Islam dan orang lain. Maka, negara Malaysia juga boleh merujuk kepada sejarah, intipati dan peristiwa berkaitan Piagam Madinah terutamanya dalam perihal etnik dalam mencapai keharmonian masyarakat sejagat. Hal ini kerana ianya dapat membantu dalam memperkukuh kesatuan ummah dan masyarakat Malaysia yang berlainan bangsa, budaya dan agama. Lantas, keharmonian dan ketamadunan yang kukuh dan maju dapat dibina dan keutuhan yang telah terbentuk sekian lama tidak mudah diruntuhkan walau apa jua masalah dan cabaran berkaitan masyarakat terutamanya dalam kalangan etnik tercetus.